Salam Malaysia Madani, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, susulan isu serangan udara di Myanmar, Malaysia sekali lagi berpendirian menentang sembarang bentuk keganasan atau layanan kasar terhadap orang awam. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, Malaysia turut melahirkan kebimbangan dengan perkembangan dan insiden yang semakin meningkat di negara berkenaan. Malaysia, for example, of course, we are against any form of, form of bombardment, whatever is taking place now in in Myanmar. That is the position of ASEAN as a whole, because we are, subject to 5-point consensus. Malaysia menyokong kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan oleh Indonesia sebagai pengerusi ASEAN 2023 berhubung kes berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 orang awam termasuk beberapa kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara tentera di Myanmar. Beliau menyatakannya selepas majlis berbuka puasa bersama warga Wisma Putra dan kor diplomatik di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan hasil derma rakyat Malaysia kepada akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP. Sumbangan lebih RM500,000 itu bertujuan untuk pelbagai projek pembangunan di Palestin yang melibatkan 3 pihak. Ini merupakan sumbangan tahunan AKKRP sejak 2020. Sumbangan itu diterima oleh Duta Besar Jordan ke Malaysia, Tamir Abdallah Muhammad Adwan. Prasarana Malaysia meletakkan sasaran 1,000,000 kilometer bagi menilai laporan Indeks Prestasi Utama KPI terhadap mutu perkhidmatan pengangkutan syarikat berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, usaha itu merupakan satu pendekatan untuk menilai kestabilan tren berkenaan mampu bergerak tanpa mengalami sebarang kerosakan mahupun gangguan teknikal. Menurutnya, sistem yang dikenali sebagai Mean Kilometers Between Failures MKBF sudah diguna pakai di negara lain. Beliau turut memaklumkan bermula Mei, MKBF itu akan dikemas kini dan dipaparkan secara bulanan di laman web prasarana bertujuan untuk maklumat orang awam. Katakan kerana Jaya Line under 50,000. So kita nak tengok improvement by stages. So saya harap akhir tahun ini saya boleh laporkan 200,000. Katakan kalau 150,000 meningkat menjadi 200,000. Ada peningkatan. So every year we are looking at to see every quarter, in fact kita nak tengok perubahan. Sasaran itu membabitkan kesemua laluan tren menjelang suku ketiga tahun 2026. Beliau berkata pada sidang media selepas majlis berbuka puasa bersama kaki tangan prasarana semalam. Laporan siasatan akhir kemalangan udara pesawat Sabah Air berlaku pada 6 Jun 1976 mengesahkan tiada bukti berlakunya sabotaj, kebakaran atau letupan. Laporan itu menyatakan punca kejadian adalah disebabkan pesawat hilang kawalan apabila juruterbang mahu mendaratkan pesawat. Laporan itu juga mengesahkan juruterbang mempunyai lesen untuk menerbangkan pesawat itu. Pesawat juga diselenggarakan dengan baik dan mengikut jadual penyelenggaraan yang ditetapkan. Laporan akhir menyatakan tiada bukti mengaitkan nahas dengan kerosakan awal pada enjin atau kerana pesawat tidak diselenggara sebaiknya. Nahas yang dikenali tragedi Double Six berkenaan mengorbankan Ketua Menteri Sabah pertama Tun Muhammad Fuad Stephens dan beberapa anggota Kabinet Negeri. Antara dapatan yang dikongsi dalam laporan akhir tersebut, pesawat tidak melebihi had muatan ditetapkan, tiada pelan penerbangan, IFR difailkan seperti dikehendaki oleh manual operasi untuk penerbangan melibatkan VVIP. Selain itu, jumlah beban bahan api tidak dimasukkan dalam log teknikal dan bahagian kerosakan log teknikal tidak dibersihkan mengikut amalan yang disyorkan. Laporan siasatan akhir nahas kini boleh diakses menerusi laman web Kementerian Pengangkutan seperti tertera.
Kementerian Pendidikan KPM akan memperluaskan konsep Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SPJK ke negeri-negeri lain khususnya di Sabah dan Sarawak bagi memelihara pendidikan kanak-kanak jalanan dan terpinggir. Menterinya Fadlina Siddiq berkata SPJK menyediakan pendidikan formal untuk membela nasib kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial tanpa dokumen tercicir dalam pelajaran dan yatim piatu. Usaha yang dilakukan KPM itu juga adalah untuk membina legasi pendidikan manusiawi dan seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan dan menghasilkan modal insan yang berkualiti. InsyaAllah Datuk melihat mungkin dalam jangka masa panjang melihat untuk membuat perluasan konsep sekolah ini kepada di beberapa negeri yang lain seperti Sabah dan Sarawak, mungkin juga negeri-negeri lain yang juga mempunyai isu-isu seperti inilah, khususnya yang terkait rapat dengan tanpa dokumen dan juga golongan rentan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Iftar Santunan Kasih di SPJK di Chowkit, Kuala Lumpur. Jemaah Menteri mempersetujui skop Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat diperluas. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, ia bagi memastikan Malaysia berkeupayaan menyediakan dasar dan aspek pelaksanaannya yang mantap agar ekonomi digital dapat dinikmati semua. Langkah itu juga bagi memastikan sebarang permasalahan pihak industri mencapai solusi yang praktikal menerusi kolaborasi pelbagai kementerian. Jadi kita telah putuskan bahawa kita akan kembangkan skop itu bukan hanya untuk meneliti aspek-aspek dasar polisi, tapi juga untuk berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang praktikal dan masalah yang ditimbulkan oleh pihak industri sebagai contoh. Kerana majlis ini mengumpulkan sejumlah menteri dan bila kita sebut ekonomi digital, dia melibatkan bukan satu kementerian tapi pelbagai. Maka majlis ekonomi digital dan 4IR ini mampu menyediakan satu ruang bagi kementerian-kementerian yang terlibat dalam ekonomi digital untuk menyelesaikan sesuatu isu itu secara bersama. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perhimpunan Bulanan dan Berbuka Puasa Kementerian Komunikasi dan Digital di Putrajaya malam tadi. Program dihadiri seramai 400 kaki tangan dan agensi selain turut menyantuni 100 anak yatim daripada Pusat Jagaan Mesra As-Salam, Yayasan Nur Manzil serta Rumah Kebajikan dan Bimbingan At-Taqwa. Hadir sama Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Cheng dan Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Mohamad Mentek. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita sepasukan. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mencemar duli ke Majlis Berbuka Puasa bersama warga Angkatan Tentera di Masjid Khalid Al-Walid, Kementerian Pertahanan di Ibu Negara semalam. Program disertai 1,200 warga ATM. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua pada pukul 6.50 petang disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Program dimulakan dengan ucapan alu-aluan Panglima ATM diikuti sesi penyampaian ampun kurnia oleh Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kepada 50 anak-anak yatim. Majlis kemudiannya diteruskan dengan sesi berbuka puasa dan solat maghrib secara berjemaah sebelum Sri Paduka Baginda berdua berangkat pulang. Hadir sama Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz.
Isu pemilikan Tanah Rizab Melayu oleh syarikat bukan Melayu adalah di luar bidang kuasa Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri Perak. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, PTG tidak boleh mengawal isu penjualan syarikat yang memiliki Tanah Rizab Melayu kepada syarikat bukan Melayu. Yang ni di luar kawan PTG sebab PTG dia bukan boleh kawal orang jual syarikat. PTG hanya boleh kawal orang jual tanah. Tahu? Berlakulah beberapa peristiwa di mana asalnya tanah itu dimiliki oleh sebuah syarikat Bumi Putra. Kemudian bila status syarikat itu bertukar kepada bukan bumi, tapi harta itu masih lagi harta Rizab Melayu. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan Juadah Hari Raya 2023 Kerajaan Negeri kepada pasukan badan beruniform di Bangunan Darul Rizwan Ipoh. Pada Selasa, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO menyerahkan satu memorandum kepada Jabatan Audit Negara berhubung isu pengurusan Tanah Rizab Melayu di Perak. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan kerajaan Perak akan menyediakan kemudahan infrastruktur bagi pelaburan tambahan membabitkan syarikat otomotif Cina Zhejiang Geely Holding Group Geely di Tanjung Malim. Menyediakan ruang ataupun kawasan untuk perindustrian termasuk vendors. Tapi pada waktu sama kita kena membuat persiapan untuk menerima kehadiran kebanjiran pekerja-pekerja ni, maknanya housing. Jadi lembaga perumahan Perak pun telah turun untuk lihat bagaimana kita nak menyediakan rumah yang mencukupi. Kita dah minta Kementerian Pelajaran dan Proton City bersedia untuk menyediakan tapak, tapi Kementerian Pelajaran akan come out dengan perbelanjaan untuk membina sekolah dan juga menghantar guru-guru yang mencukupi. Geely melabur RM30 bilion bagi pembangunan dan pengkomersialan lembah teknologi tinggi otomotif AHTV di Tanjung Malim, Perak. Ia bakal membuka lembaran baharu ekosistem penggunaan kenderaan elektrik EV di Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bekerjasama dengan hotel terpilih menerusi program kempen menyelamatkan pembaziran makanan My Safe Food. Menurut Timbalan Menterinya Seneta Fuziah Saleh, sehingga kini sebanyak 792 pak makanan melalui proses retort telah diagihkan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Ya, di mana kita telah meletakkan 2 mesin retort di 2 hotel di Putrajaya, dan di 2 hotel itu kita berjaya buat retort pouch macam ni sebanyak 792 kita selamatkan, ya, daripada 2 hotel sahaja. Jadi dalam My Safe Food ini kita juga mahu meletakkan target kita 1 hotel 1 retort supaya kita boleh selamatkan makanan-makanan, ya. Beliau menyatakan selepas mengadakan lawatan di Bazar Ramadan Rahman, Bandar Baru Merlimau, sehingga kini sejumlah 20.1 tan makanan dapat diselamatkan daripada pembaziran di Bazar Ramadan dan diagihkan kepada golongan sasar di seluruh negara. Dijangkakan lebih 3,000 orang akan menyertai World #Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia hari ini. Turut berkenan hadir pada acara tersebut ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Jelas Rektor UIAM Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Surah Al-Insan dipilih dengan tema memanusiakan manusia. Majlis akan turut dihadiri 9 duta dari negara luar. World Quran Hour boleh diikuti secara maya dan dijangka lebih 1 bilion penonton di seluruh dunia mengikuti acara ini. Laporan bedah siasat ke atas mayat anggota tentera yang ditemui selepas hilang di hutan simpan belum Gerik akan diketahui hari ini. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah dikesan pada mangsa.
Mayat tersebut telah pun dikeluarkan daripada tempat kejadian dan telah dibawa ke Hospital Gerik bagi tujuan bedah siasat. Dan juga perkembangan terkini, mayat tersebut telah dibawa ke Hospital Besar Raja Permaisuri Bainun untuk dibedah siasat. Jadi kita masih lagi menunggu mungkin bedah siasat dilakukan pada pagi besok. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Terdahulu, anggota dari Batalion ke-25 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Camp Sri Bentong Pahang itu dilaporkan hilang Jumaat lalu ketika mangsa bersama 5 anggota lain menjalankan operasi di kawasan penugasan. Mayat mangsa kemudian ditemui dalam keadaan sempurna berhampiran sungai dalam hutan berkenaan. Sementara itu, Polis Hilir Perak sedang memburu suspek yang menetak seorang pengawal keselamatan Kompleks Menara Condong Teluk Intan 3 April lalu. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak untuk menjejaki penjenayah tersebut. Sekarang ini pihak kami telah menjejak semua suspek yang dipercayai menjual handphone yang dicuri ini kepada pasaran bebas. So sekarang ini pihak polis tengah mengesan melalui pihak D8 JSJ IPK untuk mengesan email-email yang ada pada nombor tu dan kita nak mengesan siapa pembeli-pembeli itu. Dalam kejadian itu, seorang pengawal keselamatan cedera ditetak ketika bergelut dengan suspek yang memecah masuk kompleks perniagaan berkenaan dan melarikan 70 unit telefon bimbit. Seorang kanak-kanak perempuan melecur sebahagian badan dipercayai terkena mercun di Pendang, Kedah. Dalam kejadian jam 10.30 malam itu, mangsa Nur Zatil Hidayah Muhammad Tarmizi 4 tahun melecur di bahagian muka dan badan dan dilaporkan sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah. Difahamkan insiden berlaku ketika mangsa bermain bunga api dan mercun bersama 2 abangnya. Ketua Polis Daerah Pendang, Deputi Superintenden Aris Syam Amiza berkata, punca kejadian masih dalam siasatan. Menurutnya, siasatan lanjut di tempat kejadian menjumpai cebisan baju dan sebatang kayu pelita api. Walau bagaimanapun, tidak dijumpai kesan sisa pemegang bunga api yang dibeli oleh ayah mangsa. Polis menerima laporan dari ibu mangsa mengatakan anaknya cedera terkena mercun. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Aktah Kanak-Kanak 2001. Assalamualaikum. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور. এক ঘন্টা কোরআনের সাথে Levende Ramadan odnosno 13. dana Aprila. Ramadan 13 April 2023 bersama visi surah Al-Insan Memanusiakan umat. Dimana izin dan umat. Alam ar-Rahmah. 来阅读，来理解。 Word of compassion. Interact with the Al-Quran. Read. Understand. Humanize. Puluhan ribu doktor muda di England berhenti kerja dan melakukan mogok mendesak bayaran gaji lebih tinggi selepas rundingan secara aman bersama kerajaan gagal. Tindakan itu mengakibatkan hampir 350,000 temujanji yang dijadualkan dengan pesakit terpaksa dibatal. Mogok diadakan di hadapan sebuah hospital tempatan dengan memegang spanduk yang menentang pemotongan pembiayaan kesihatan awam serta menuntut kenaikan gaji. Menurut Persatuan Perubatan British, Kesatuan Sekerja Doktor, pendapatan doktor muda telah berkurangan sebanyak 26% susulan inflasi sejak 15 tahun lalu. Gelombang baharu mogok akan memberi impak ketara kepada operasi hospital kerana jumlah doktor muda kira-kira separuh daripada doktor dalam perkhidmatan kesihatan kebangsaan di England. Di Iran, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kewangan Iran memaklumkan bahawa Tehran menyasarkan untuk meningkatkan jumlah dagangan tahunan dengan Riyadh kepada $1 bilion. Ia sebagai langkah pertama menyambung semula hubungan ekonomi kedua-dua negara.
Bercakap pada sidang akhbar di Tehran, Menterinya Ihsan Khan Dauzi berkata sasaran itu ditetapkan oleh Pertubuhan Penggalakan Perdagangan TPO Iran berdasarkan kapasiti kedua-dua negara. Menteri itu berkata sejak beberapa hari lalu, TPO telah menyediakan Pelan Hala 7 untuk membangunkan hubungan ekonomi dengan Arab Saudi yang akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Jelas Khan Dauzi, Dewan Perdagangan bersama juga dijangka dilancarkan memandangkan Iran dan Arab Saudi serius untuk menyambung semula interaksi dan kerjasama dua hala. Beliau berkata sepanjang tahun lepas, kedua-dua negara telah mengadakan sebanyak 7 mesyuarat Suruhanjaya Ekonomi bersama dan bertukar-tukar 20 dokumen perdagangan dan kerjasama antara satu sama lain. Kerajaan Arab Saudi berusaha menyediakan perkhidmatan berkualiti kepada lebih 19 juta jemaah yang mengerjakan umrah sepanjang 20 hari Ramadan di Masjidil Haram. Menurut agensi berita Arab Saudi SPA, statistik yang dikeluarkan jabatan itu menunjukkan bilangan jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram mencecah 19,608,573 orang sehingga semalam. Menurut Timbalan Ketua Am Bahagian Pengukuran Kualiti Kepimpinan Kreativiti dan Kecemerlangan Institusi di jabatan itu, Samir bin Saad Al-Suwairi, pihaknya menumpukan sebahagian besar usaha untuk menyediakan perkhidmatan kepada jemaah. Beliau berkata perkhidmatan itu termasuk pengagihan 1,045,104 botol air Zamzam berjumlah 30,257,874 liter, proses pembersihan menggunakan 655,990 liter cecair pembasmi kuman untuk mensterilkan permaidani dan sejadah. Selain itu, jabatan juga menyediakan perkhidmatan sosial dan melibatkan sumber manusia yang memberi manfaat kepada 901,951 jemaah. Ahli Parlimen Chile meluluskan rang undang-undang RUU untuk mengurangkan waktu bekerja daripada 45 jam kepada 40 jam seminggu. Presiden Gabriel Boric akan menandatangani rang undang-undang itu dalam masa terdekat bagi membolehkan ia dikuatkuasakan. Ini akan menjadikan Chile negara kedua di Amerika Selatan selepas Ecuador yang memperkenalkan waktu bekerja seperti yang disyorkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Boric menyatakan kelulusan projek yang mengurangkan waktu bekerja suatu projek pro-keluarga bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik untuk semua. Hak pekerja adalah tonggak utama program Boric 37 yang dipilih menjadi presiden pada 11 Mac 2022. Ia sekaligus menjadinya presiden termuda di negara Amerika Selatan itu. Perkembangan menuju ke Sukan SEA Kemboja 2023. Barisan atlet olahraga dan renang negara diharap dapat menampung kehilangan 15 pingat emas yang dimenangi kontijen negara pada edisi 2021 di Hanoi, Vietnam. Ketua Kontijen Negara Datuk Muhammad Nasir Ali mengharapkan keajaiban dari dua sukan berkenaan berikutan ada acara yang tidak dipertandingkan di Phnom Penh. Jadi dua isu ini telah menyebabkan kita kehilangan banyak pingat. Jadi kita terpaksa menambah atau mencari sukan-sukan lain dapat membawa emas bagi kita. Olahraga dan renang sememangnya menawarkan pingat yang paling banyak berbanding sukan lain dalam mana-mana tamasya sukan. Beliau juga mengharapkan kontijen negara dapat memperbaiki kedudukan ke-6 diraih pada edisi 2021 dari segi carta pungutan pingat keseluruhan. Pada Sukan SEA 2021 Hanoi, Malaysia sekadar menamatkan saingan dengan kutipan keseluruhan 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa.
Sementara itu, BAM akan mencadangkan kepada jawatan kuasa Road to Gold RTG pelantikan legenda Dato' Lee Chong Wei sebagai pengurus pasukan RTG badminton ke Olimpik Paris. Menurut BAM, pelantikan itu wajar dilakukan memandangkan persediaan untuk Paris 2024 semakin diperhebat dengan kejohanan-kejohanan kelayakan bermula Mei ini. Presiden Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria berkata bekas pemain nombor 1 dunia dan pemenang pingat perak Olimpik 3 kali itu adalah calon yang sesuai untuk menjalankan tugas itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Menurutnya, Datuk Chong Wei memenuhi semua kriteria dan tiada individu lain lebih layak menguruskan pasukan untuk mencapai misi emas di Paris. Sementara itu, Datuk Chong Wei yang juga panel penasihat teknikal Akademik Badminton Malaysia gembira dengan kemungkinan memimpin prospek pingat emas negara. Beliau bersedia memainkan peranan membantu pemain kebangsaan untuk merealisasikan sasaran negara jika dilantik. Menjelang kejohanan badminton Piala Sudirman yang dijadualkan berlangsung pada 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China, skuad negara diletakkan sasaran sekurang-kurangnya separuh akhir iaitu menyamai pencapaian pingat gangsa dalam edisi di Vantaa, Finland pada 2021. Pengarah Prestasi Tinggi Akademik Badminton Malaysia, Dr. Tim Jones mengumumkan sasaran itu selepas menyenaraikan 20 pemain bagi saingan kali ini. Senarai itu menyaksikan gabungan barisan pemain di bawah naungan BAM dan pemain profesional. Of course, our target is semi-final, so we want to make sure that we have the strongest team to play. So this gives us the most weapons to choose from. So we want to try and keep flexible as well. So if we do decide to do any kind of scratch pairing, then we have that opportunity as well. Tambahnya, skuad Piala Sudirman negara dijangka mengikuti kem latihan berpusat pada 2 hingga 10 Mei sebelum terbang ke China pada 11 Mei. Malaysia diundi dalam kumpulan C bersama Taiwan, Johan Piala Thomas, India dan Australia. Pencapaian terbaik Malaysia dalam kejohanan dui tahunan itu ialah gangsa pada edisi Vantaa 2021 dan Guangzhou 2009. Beralih ke tenis Masters Monte Carlo, Novak Djokovic bergelut sebelum menang 7-6, 6-2 ke atas pemain kelayakan dari Rusia, Ivan Galkov untuk mara ke pusingan ketiga. Berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.